Okay, cerita Korea ikut zaman. Siapa yang tahu, saya ni suka share pasal sejarah kan, daripada zaman ni. So macam mana nak tengok gambaran setiap zaman tu macam mana? Ada cerita yang saya boleh recommend untuk korang tengok. First kali waktu zaman Three Kingdoms of Korea, dia ada kerajaan Goguryeo, dia ada kerajaan Silla, dia ada kerajaan Baekje. So apa contoh cerita yang kita boleh tengok daripada zaman ni? Kita boleh tengok cerita Chumong, seorang leader yang waktu tu dia ceritalah daripada zaman dia jadi orang bawahan, naik sebagai seorang raja, macam mana dia nak mengekalkan ataupun macam mana dia nak memerintah kerajaan Goguryeo pada waktu tu. Contoh yang kedua, selain daripada kerajaan Goguryeo, kita ada kerajaan Silla sebelah dia. Kita boleh tengok cerita tajuknya Hwarang. Cerita Hwarang ni quite famous sebab dia punya pelakon tu memang semua dia ambil yang famous lah, termasuk ada anggota daripada K-pop punya groups. Hwarang ni dia cerita pasal kerajaan pada waktu tu ni, dia nak menumbuhkan pasukan yang boleh melindungi kerajaan pada waktu tu. So antara orang yang dia rekrut adalah orang-orang lelaki muda. So dia punya point kat sini adalah lelaki muda yang handsome lah sebenarnya, yang diorang panggil flower boys kan. So Hwarang tu maksud dia macam flower boys, okay. Dia di-train kat situ, dilatih dekat situ untuk menjadi warriors. Siapa yang biasa tengok cerita historical, dia akan perasan tau, baju mereka tu lain dengan cerita-cerita lain, sebab cerita yang lain kebanyakannya pada waktu Joseon. So ini adalah pada waktu yang awal-awal, waktu Three Kingdoms ni sangat awal, waktu Silla. So baju mereka ni macam banyak ke arah macam China punya empire sikit, okay. Yang ketiga, The Great Queen Sondok. Hebatnya cerita ni adalah sebab raja waktu tu dia cerita macam mana raja boleh jadi seorang perempuan. Sangat jarang raja adalah seorang perempuan. So dia ceritalah macam mana daripada dia jadi orang bawahan sampai dia jadi pada orang naik. Cerita dalam istana ni kebanyakannya ceritanya macam tu, tapi sangat menginspirasikan kita lah. Zaman yang seterusnya kita panggil Goryeo Dynasty. Goryeo Dynasty ni adalah sebelum Joseon lagi. So apa cerita yang famous yang daripada Goryeo Dynasty ni yang kita boleh tengok? First kali boleh tengok cerita Scarlet Heart Ryo. Siapa yang tengok cerita ni dia tahulah, sebut nama cerita pun boleh nangis kan, tak boleh move on lagi. Okay, so Scarlet Heart Ryo ni dia mengisahkan tentang macam mana putera-putera raja ni mereka hidup dalam istana, kemudian macam mana a very harsh reality dekat dalam istana, yang mana bila kau nak jadi raja, memang realitinya memang kau terpaksa bunuh orang-orang sekeliling, termasuklah adik-beradik sendiri. Kehidupan di istana tu kalau orang bayangkan macam best, macam ada orang layan dan sebagainya, tapi sebenarnya di sebalik keseronokan tu terlindungnya lah banyak kesepian. Cuma mungkin boleh bagi amaran sikit, dekat ujung-ujung tu boleh sediakan baldi ke tisu ke sebab akan banyak nangis. Alright. Okay, the next one is cerita Empress Ki. Empress Ki is my personal favourite. Dia adalah one of the best historical drama yang ada lah sebenarnya. Cuma Empress Ki ni dia banyak sikit, dia punya episod. Dia boleh ceritakan macam mana Empress Ki ni at the end of the day dia jadi seorang empress lah. Tapi sebelum tu dia ni adalah orang yang bawahan, orang bawahan yang hampir dibunuh, yang dihina dan sebagainya. Dia berjumpa dengan seorang raja, raja tu jatuh cinta kepada dia. Di hujungnya dia sendiri menjadi seorang raja. So nak cerita betapa cekalnya dia ni, betapa ramai orang nak jatuhkan dia. Orang selalu kata nak naik senang kan, nak kekalkan yang naik tu yang susah kan. So memang waktu dia dah naik dekat atas tu, orang nak bunuh dia, orang nak ni dia, orang nak aniaya dia. So boleh tengok cerita tu kecekalan dia macam mana. Dan dia ni seorang perempuan, tapi betapa cekalnya dia nak lindungi anak-anak dia lagi, nak lindungi keluarga dia lagi dan sebagainya. So boleh tengok dalam cerita Empress Ki.